Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tajuk pengukuran iaitu pengukuran isi padu. Seperti yang kita sedia maklum, pengukuran ini penting dalam kehidupan untuk mendapatkan luas ataupun isi padu dengan tepat dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku pembaziran. Isi padu bermaksud besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Untuk mengukur isi padu, dia perlulah kena ada unitnya. Okey, unit isi padu antaranya yang pertama ialah mililiter. Sebagai contoh, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Sebagai contoh, isi padu untuk susu kotak ni adalah 300 ml. Okey, maksudnya dia tulis ml sahaja. Dia tak perlu nak tulis mililiter yang panjang ni. Dia just tulis 300 ml. Itu contoh. Unit yang kedua ialah meter padu. Meter padu. Contohnya, isi padu tangki air. Dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M3 kecil. M3 kecil ni maksudnya meter padu lah. Dan yang ketiga ialah liter. Contohnya ialah isi padu air botol. Dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Okey, maksudnya untuk air botol ni unitnya adalah liter. Cara mengukur isi padu kotak lohong. Okey. Cara kita nak kira isi padu untuk kotak ialah yang pertama menggunakan kubus yang bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey, contohnya cara kita nak mengukur isi padu kotak lohong inilah. Ataupun, okey, soalannya bagaimana untuk mengukur isi padu kotak lohong ini? Okey, caranya ialah kotak lohong, isi padu kotak lohong boleh diukur dengan menggunakan kubus bersaiz 1 cm padu. Okey, maksudnya kat sini kubus yang bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Dan jadi isi padunya 1 cm padu. So, seterusnya, kotak ini memerlukan 8 kubus bersaiz untuk memenuhi ruangnya. Maksudnya kita masukkan kubus 1 cm padu tadi, kita penuhkan ruang-ruang di dalam kotak lohong inilah kita penuhkan. So, kotak ni dia dapat 8 kubus yang bersaiz. Okey, tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dia 8 kubus yang bersaiz ni boleh masuk kat dalam kotak lohong ini. Ini bermaksud isi padu kotak lohong ini ialah 8 cm padu. Okey. Seterusnya. Okey, ini yang kedua adalah isi padu iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ini adalah rumus untuk isi padu lah. Isi padu kotak lohong. Kotak lohong ni dia boleh bagi kepada kubus dan kuboid. Okey, ni panjang darab lebar darab tinggi. Sama juga seperti inilah. Contohnya, isi padu kotak lohong ini. Panjang 5 cm, darab lebar 2 cm, darab tinggi 2 cm. Jawapannya adalah 20 cm padu. Okey, maksudnya isi padu untuk kotak lohong ini adalah 20 cm padu. Alat mengukur isi padu cecair ada dua, iaitu silinder penyukat dan bikar. Okey, ini adalah alat untuk mengukur cecair lah. Okey, mengukur isi padu cecair. Boleh menggunakan dua alat tadi, silinder penyukat dan bikar. Okey, kita nak ukur, kita kena tahu cara nak baca bacaan dia lah. So, cara bacaannya adalah, bacaan yang betul ialah apabila kedudukan mata berada pada aras meniskus. Okey, meniskus bermaksud permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkelok. Okey, maksudnya yang dekat bahagian tengah ni. Nampak kan cecair tu dia macam bentuk macam ni kan? Macam membengkok.
berkeluk lah yang dekat tengah ni. So mata mestilah sama aras dengan aras meniskus ini. So dekat aras yang tengah air ni lah. Jangan atas ataupun bawah lah. So yang ini cara nak baca yang betul lah. Kalau baca dari mata dekat atas ataupun mata dari bawah salah. So kena baca macam ini. Mata mestilah sama aras dengan aras meniskus. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, ini maksudnya nak ukur isi padu objek yang bentuknya tidak sama seperti batu. Okey, batu kan bentuknya tak sama. Ada besar, ada kecil, bulat, ada yang tak berapa nak bulat. Okey, so caranya ialah isi padu pepejal tidak sekata boleh ditentukan dengan kaedah sesaran air. Okey, caranya adalah menggunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air ni ada dua kaedah. Yang pertama, kaedahnya ialah isi padu batu. Okey, batunya adalah pepejal yang tidak sekata tadilah. Bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Maksudnya, okey, ini adalah isi padu awal lah. Awal maksudnya diletak air sahaja. Pepejal tidak sekata tu tak ada. Okey, ini adalah bacaan isi padu akhir. Okey, akhir maksudnya dia ada letaklah batu tersebut ataupun objek tidak sekata dekat dalam air. So, kita nampak ada perubahan air tu kan. Untuk bila bacaan tak ada batu, 30 ml, mililiter. Bila dia dah letakkan batu, air tu meningkat menjadi 40 ml. Okey, maksudnya dari 30 hingga 40 ni, ini adalah air yang tersesar lah. Okey, air yang tersesar ni adalah sama seperti isi padu batu tersebut. So, cara nak kiranya adalah bacaan isi padu akhir ni 40 mililiter tolak dengan bacaan awal iaitu 30 mililiter, dapatlah 10 mililiter ataupun 10 ml lah. 10 ml ni adalah isi padu batu tersebut. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, dia boleh menggunakan tin Eureka. Okey, kat sini dia cakap isi padu air yang tersesar. Tersesar ni maksudnya air yang terkeluar ataupun air yang lebih itulah, sama seperti isi padu batu. Okey, so kat sini ada tin Eureka dan ada corong dan bawahnya ada silinder penyukat untuk kita sukat air itulah. Okey, ni sebelum dan selepasnya sama juga dia punya alat radas ni semua, cumanya dia masukkan batu sebabnya kita nak cari isi padu batu tersebut. So masukkan batu, air tu akan meningkat dan akan terkeluar daripada terkeluar kat sinilah dan melimpah masuk ke dalam silinder penyukat tersebut. So air ni adalah air yang tersesar lah. Okey, air yang tersesar sama seperti isi padu batu. Maksudnya air ni, banyak air ni kita boleh baca bacaannya, itu adalah isi padu batu tersebut. Sekian, terima kasih.